Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Aminah binti Roslan. Saya pensyarah pengurusan perniagaan di Kolej Politeknik Mara Ipoh. Peranan saya di dalam game ini adalah sebagai pengurus projek dan menjadi pakar subjek dalam menyemak dan sahkan kandungan permainan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Harun dan saya merupakan pensyarah Kolej Politeknik Mara bagi Jabatan Multimedia yang telah berkhidmat hampir 10 tahun. Untuk projek ini, peranan saya adalah sebagai pengarah multimedia yang berkaitan dengan bahagian teknikal, penggambaran dan juga video editing. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Azlin binti Abdul Hamid dari Kolej Politeknik Mara Ipoh. Saya sudah bertugas sebagai pensyarah pengurusan perniagaan di sini selama 13 tahun dan saya adalah bertindak sebagai pembantu pengurus projek inovasi ini. Sejarah pendidikan Kolej Politeknik Mara Ipoh telah bermula dengan penubuhannya sebagai institusi perdagangan mara IPM pada tahun 1996. Seterusnya, pada tahun 1999, perubahan pengurusan telah membuatkan IPM bertukar nama menjadi Akademi Infotek Mara AIM. Pada 1 hari bulan 2004, Akademi Infotek Mara AIM telah diserapkan di bawah pengurusan KPTM Sdn Bhd dan bertukar nama menjadi Kolej Politeknik Mara Ipoh Perak. Kaedah pengajaran yang dilaksanakan secara tradisional kadang-kala menemui kesulitan dalam mengekalkan perhatian dan fokus pelajar. Kompleksiti ini diperumitkan lagi oleh fakta bahawa setiap individu pelajar mempunyai gaya pembelajaran tersendiri dalam cara mereka mengakses, memahami dan memproses informasi. Terdapat 4 gaya pembelajaran utama yang identifikasi, iaitu visual, audio, baca ataupun bertulis dan kinestetik. Menurut kajian oleh Bass dan Gary tahun 1996, kefahaman tentang gaya pembelajaran individu merupakan salah satu penentu utama dalam menilai kecekapan atau prestasi seseorang dalam proses pembelajaran. Mengenal pasti dan menerapkan gaya pembelajaran yang sesuai bagi setiap pelajar dapat meningkatkan kefahaman dan retensi pengetahuan. Penyelesaian masalah melalui inovasi. Permainan ini diinspirasi dari permainan Saidina dan Monopoly. Saidina dan Monopoly adalah dua permainan papan yang mempunyai objektif yang sama, iaitu berfokuskan kepada strategi hartanah dan pengurusan kewangan. Oleh itu, permainan ini membawa inovasi dengan menggabungkan gamifikasi dalam pendidikan sumber manusia. Permainan ini menawarkan pengalaman pembelajaran interaktif, pembangunan kemahiran, aplikasi praktikal dan peningkatan pengekalan pengetahuan. Oleh itu, permainan ini dapat membantu penglibatan, pemahaman dan mendidik pelajar untuk senario sumber manusia di dalam dunia nyata. Tata cara permainan. Pertama, setiap pemain melontar dadu untuk menentukan giliran. Kedua, setiap pemain menerima gaji pokok mengikut tahap pendidikan dan jawatan. Ketiga, seorang pemain dilantik sebagai banker untuk menguruskan wang dan pengiraan berkaitan gaji pokok, kenaikan gaji, pinjaman wang, penilaian prestasi, cuti bersalin, elang bersalin dan sebagainya. Keempat, permainan bermula, pemain perlu melalui setiap petak dan mengikut semua arahan yang dinyatakan. Di sinilah setiap pemain akan mengenali istilah berkaitan dengan sumber manusia seperti increment, per keso, EPF, meal allowance, advance repayment dan sebagainya. Dan terakhir, pemain mempunyai duit terbanyak diisytiharkan pemain terbaik. Permainan ini sesuai dimainkan oleh pelbagai peringkat umur dan berbeza gaya pembelajaran. Sasaran permainan adalah individu yang berumur 17 tahun ke atas dan berfokus kepada lepasan SPM. Pelajar yang mengikuti program pengurusan sumber manusia atau program berkaitan sumber manusia di universiti dan kolej. Selain itu, permainan ini boleh digunakan oleh Jabatan Pemasaran untuk dijadikan bahan promosi program pengurusan. Manakala ia juga boleh memberikan manfaat sebagai alat bantuan mengajar bagi kursus pengurusan sumber manusia di 7 cawangan KPTM. Baiklah, bercakap mengenai sasaran pengguna inovasi, ianya bersasarkan kepada pelajar SPM, pelajar diploma, pendidik dan juga HR profesional.
bagaimana untuk kita pasarkan produk ini adalah melalui website e-dagang, antaranya Shopee, Lazada dan banyak lagi. Kemudian kita ada aplikasi iaitu Android dan juga iOS, in-house training serta kerjasama dengan institusi pendidikan yang lain. Okey, bagi kos penghasilan produk inovasi ini beranggaran sebanyak RM67.40. Antaranya adalah infraboard, kos printing dan juga peralatan props untuk peralatan tambahan game tersebut. Kami menggunakan hampir 95% bahan yang boleh dibiodegradasikan secara semula jadi. Bahan-bahan itu terdiri daripada beberapa jenis kertas sebagai papan permainan, kad nasib dan juga untuk duit permainan. Hanya 5% sahaja kami gunakan unsur plastik untuk dijadikan replika rumah dan hotel. Permainan ini akan kekal relevan selagi kursus pengurusan sumber manusia masih menjadi sebahagian kurikulum di IPT. Produk inovasi kami telah memenangi 2 tempat pertama. Yang pertama semasa pertandingan inovasi di peringkat Kolej Politek Mara pada Januari 2023. Dan yang keduanya adalah pada bulan Julai lepas, kami telah memenangi kategori emas untuk pertandingan International Innovation and Invention Competition through Exhibition iCompex 2023 di Politeknik Sultan Halim Muazzam Shah, Kedah.